Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4. Semoga berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari, meskipun pembelajaran ini secara online ataupun secara maya sahaja. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan dengan merujuk buku teks halaman 75, yaitu unit yang ke-11 bertajuk Sayangi Diri. Baik, berikut merupakan unit 11 bertajuk Sayangi Diri dalam muka surat 75 buku teks. Baik, mari kita baca bersama-sama petikan di sini ya. Normala dan rakan-rakannya sedang mengadakan sesi sumbang saran berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun peers. Mereka dikehendaki menulis dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan peers. Apa itu peers? Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Kalau murid-murid masih ingat, semasa berada di tahun 3, kita sudah pernah menyentuh tentang peers ini, di mana peers dapat dikaitkan dengan 7 aspek utama, yaitu kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit, dan keselamatan. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini ada berkaitan tentang peers, yaitu menyentuh tentang perubahan fizikal. Baik, mari kita lihat muka surat seterusnya. Mari kita sama-sama beri tumpuan halaman 76, zaman remaja. Baik, murid-murid tahu apa yang dimaksudkan dengan remaja? Baik, remaja ialah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam kedewasaan. Okey, cikgu ulang sekali lagi, remaja itu merupakan peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam kedewasaan. Baik, alam remaja ini penuh dengan cabaran, di mana remaja mengalami pelbagai perubahan fisikal, intelek, dan emosi yang kadang-kadang akan menimbulkan konflik dengan persekitarannya. Baik, jadi kita fokus kepada yang cikgu cakap tadi, perubahan fizikal. Bila kita berkata tentang perubahan fizikal, ini amat berkait rapat dengan akil balik. Okey, baik, kita rujuk di sini ya. Amar dan Maria telah mencapai akil balik. Akil balik. Apakah akil balik? Apa itu akil balik? Ya, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menarki. Apabila seseorang mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Jadi kita faham bahawa penerangan ini dari apa yang kita baca, bahawa akil balik itu bermaksud perubahan dari segi fizikal. Akan berlaku beberapa perubahan fizikal ya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik, untuk perubahan lelaki, ini kita panggil akil balik lelaki. Ihtilam, apa perubahan-perubahan bagi seorang lelaki? Pertama dia kata mengalami perubahan bau badan. Bau badan. Okey, yang seterusnya tumbuh misai dan bulu dada. Kemudian halkum jelas kelihatan dan suara dan bersuara garau. Suara dia lebih besar. Garau. Kemudian dada membidang. Dada membidang. Kemudian zakar membesar,
tumbuh bulu di ketiak dan pubis, dan seterusnya otot tangan dan kaki membesar. Inilah perubahan yang akan dialami oleh seorang lelaki yang mencapai peringkat remaja. Baik, balik tadi. Jadi perubahan ini berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Inilah yang akan berlaku. Baik. Di sini ada penerangan. Ada yang bertanya sama ada ihtilam itu sejenis penyakit kah tidak? Ihtilam itu bukanlah penyakit, tetapi ia menandakan seorang kanak-kanak itu telah memasuki alam remaja. Oke. Ihtilam itu ialah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Ini bagi lelaki. Kemudian menarki ini ialah haid kali pertama. Haid kali pertama untuk perempuan. Baik, seterusnya mari kita lihat akil balik perempuan. Akil balik perempuan ataupun menarki, di mana berlaku sekitar 9 hingga 16 tahun. Baik, mari kita lihat perubahan fisikal yang dialami apabila perempuan ini mengalami akil balik. Baik, jerawat mungkin tumbuh di muka. Oke, seterusnya mengalami perubahan bau badan. Bersuara lunak, merdu suara kan. Oke, payudara membesar. Seterusnya punggung melebar. Kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Seterusnya otot tangan dan kaki membesar. Inilah perubahan-perubahan yang dialami oleh perempuan. Baik. Kita tengok di sini ya. Ada persoalan sini. Kakak, apakah simptom haid? Apa simptom apabila perempuan itu mengalami haid? Antaranya ialah perut kembung, senggugut, muka berjerawat, mual dan loyak, payudara terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, ada risau, kemudian murung dan cepat marah. Ini kita panggil perubahan emosi. Kemudian bolehkah kita bersenam ketika kita didatangi haid? Boleh atau tidak? Sebab ada yang mengatakan apabila kita mengalami haid tidak boleh bersenam. Kata itu tidak benar dan hanya mitos. Mari ya, bersenam dapat mengurangkan senggugut. Kalau kita bersenam dapatlah mengurangkan senggugut, sakit kita punya. Itulah dia tadi sedikit sebanyak penerangan berkaitan perubahan fisikal semasa akil balik yang dialami oleh lelaki dan juga perempuan. Ia berlaku disebabkan oleh perubahan hormon. Baik, itu saja dari cikgu. Kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang. Sekiranya ada yang tidak jelas, bolehlah berhubung dengan cikgu ataupun menonton semula video ini untuk menambah lagi kefahaman murid-murid. Baik, kita jumpa lagi. Selamat belajar.